Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini setelah kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengkhatamkan kitab hadis amalan 40 amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Alhamdulillah dapat kita khatamkan pada bulan Rabiul Awal dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang telah kita laksanakan sebelum ini mendapat perkenan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada apa yang telah kita sama-sama pelajari sebelum ini, insya-Allah kita akan membaca dua kitab. Satu kitab khusus akan dibaca pada kuliah subuh iaitu Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah atau lebih juga dikenali dengan nama Mukhtasar Sahih Al-Imam Al-Bukhari karangan Al-Imam Ibnu Abi Jamrah. Dan satu lagi kitab yang akan sama-sama kita pelajari yang kitab Mukhtasar Al-Imam Ibnu Abi Jamrah ataupun Sahih Al-Bukhari yang diringkaskan oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah itu kita akan baca pada kuliah subuh berdasarkan jadual yang ditetapkan oleh Surau Al-Muttaqin Bougainvillea. Dan satu lagi kita akan baca kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah karangan Syekh Salim bin Abdullah Sumair Al-Hadrami yang wafat pada tahun 1271 Hijriah. Dan kitab ini bukan kitab fiqh tapi kitab ini bukan kitab hadis tapi ini adalah kitab fiqh. Kitab dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Dan insya-Allah sebelah maghrib pada jadual yang ditetapkan oleh surau, insya-Allah kita akan baca kitab ini. Manakala pada waktu subuh kadang-kadang juga kita baca kitab ini dan ada juga kadang-kadang kita akan baca kitab Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah. Insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita sebagaimana baru-baru ni kita dapat mengkhatamkan hadis 40 amalan yang mudah. Moga-moga kitab ini juga dan juga kitab Jam'un Nihayah moga-moga direzekikan juga oleh Allah untuk kita dapat mengkhatamkannya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah hari ini adalah majlis pertama pembacaan kitab Safinatun Najah yang akan sama-sama kita tekuni biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah satu kitab di dalam ilmu fiqh berdasarkan mazhab Sayyiduna Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Dan menjadi satu munasabah yang baik sebelum saya membaca kitab ini untuk sama-sama kita mengambil beberapa perkara-perkara penting yang berkait dengan ilmu fiqh itu sendiri. Biasanya sebelum guru-guru kita masuk dalam mana-mana kitab, mereka akan bawa mukaddimah. Mukaddimah sebagai orang kata pengantar di dalam menjelaskan apakah yang ingin dibincangkan dalam kitab yang bakal kita pelajari supaya kita mempunyai asas secara baik sebelum kita masuk dan menyelami kitab ini.
Jadi insya-Allah kita akan pada malam ini saya jangkakan dalam tempoh rezeki kita pada hari ini kita akan meneliti beberapa perkara-perkara asas yang perlu sama-sama kita ketahui bila kita ingin mendalami ilmu fiqh. Bila kita ingin mendalami ilmu fiqh, maka kita kena mengetahui beberapa perkara-perkara yang tak sepatutnya orang yang mempelajari ilmu fiqh tapi dia tak tahu perkara ni. Dan kalau ada rezeki pada hari ini juga kita akan meneliti sedikit kisah hidup Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang kitab yang kita akan pelajari ini adalah berdasarkan fiqh beliau. Sebagaimana yang kita sedia maklum, fiqh ini bukan hanya satu mazhab. Di sana ada pelbagai mazhab. Ada mazhab Imam Malik, guru Imam Asy-Syafi'i. Ada mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man, ada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ada juga dulu mazhab yang namanya mazhab Sayyidina Al-Laits Ibn Sa'd Al-Misri tapi tidak berkembang. Ada juga mazhab Sayyidina Sufyan Ibn Uyainah yang tidak berkembang sampai ke hari ini, dan ada juga mazhab Imam Sufyan As-Sawri dan juga tidak berkembang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan ada 4 mazhab fiqh yang berkembang pesat sampai ke hari ini, dengan salah silap perguruan daripada seorang ke seorang yang mendalami mazhab ini sampai kepada pengasas mazhab itu. Jadi macam kita yang belajar mazhab Imam Syafi'i, tuan-tuan, insya-Allah kita akan sama-sama mempelajari kitab ini. Saya juga satu ketika dahulu dan masih lagi sedang mempelajari mazhab ini berdasarkan apa yang saya timba daripada guru saya Fadilatul Syekh Sayyid bin Shaltut Asy-Syafi'i, dan beliau satu ketika dahulu juga mendalami mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i daripada guru beliau Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah. Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah mendalami mazhab ini daripada guru beliau, gurunya sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i begitu juga dengan 3 mazhab besar yang lain berkembang luas menjadi anutan para ulama dan juga kaum muslimin sampai ke hari ini. Jadi alhamdulillah, kalau direzekikan Tuhan dalam masa yang saya diminta untuk berkuliah sampai pukul 8.30. Nanti masuk isyak kita berhenti untuk azan dan kita sambung sikit. 8.30 itu waktu terakhir dah tu. Dah waktu bukan kecemasan dah tu. Itu dah waktu kecederaan. Dah kena berhenti dah. Jadi 8.30 saya akan berhenti, dan untuk majlis pertama ni kemungkinan kita akan meneliti beberapa perkara-perkara asas dalam isu fiqh, dan dalam masa yang sama kalau direzekikan Tuhan kita akan lihat siapakah dia Al-Imam Asy-Syafi'i, supaya kita tahu oh ini dia Al-Imam Asy-Syafi'i yang menjadi anutan kita, yang menjadi pegangan kita untuk sama-sama kita menjadikan diri kita sampai 2 mikrofon. Lazim ithnain wala yakfi wahid wala wahid za'la minni. Tayyib. Ma'lish. Ahyanan okey. Ini jalan syagal di. Bismillah. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kalau ada rezeki kita akan masuk hari ini berkenalan dengan Al-Imam Asy-Syafi'i juga. Tapi kalau katakan tidak sempat, insya-Allah dalam pertemuan hari Ahad depan sebelah maghrib hari Ahad depan sebelah maghrib kita akan meneliti pula siapakah dia Al-Imam Asy-Syafi'i. Musyan terlazi a'taitani mikrofon ba'da astani minni. Ida a'taitani wa akhadhta minni la haula wala quwwata illa billah. Baik, maalish. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ana ta'assartu bi syaikhi daiman yamzah. Maalish. Tarabbaitu 'ala al-mizah Masri. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan tengok yang pertama dulu, iaitu berkenaan dengan apakah perkara-perkara asas yang perlu untuk sama kita ketahui bila kita ingin mendalami ilmu fiqh. Bila sebut ilmu fiqh, kita semua sedia maklum. Fiqh ni maknanya orang faham, oh hukum hakam. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Oh buat ini haram, yang ni halal, yang ni sunat. Oh yang ni makruh. Jadi kita akan terus faham ilmu fiqh adalah ilmu yang membicarakan tentang status perbuatan seseorang manusia. Jadi kalau kita teliti dari segi definisi fiqh ni macam-macam lah. Para ulama mendatangkan pelbagai definisi, dan antara definisi yang disebut oleh para ulama yang masyhur juga disebut dalam kitab-kitab fiqh, dalam bahasa Arab disebut al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah
Al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Itu dia punya definisi standard bagi ilmu fiqh. Sebab al-fiqhu dari segi bahasa Arab dia ada asal maknanya. Maknanya sebelum kemunculan Islam, orang Arab memang menggunakan kalimah al-fiqhu. Tetapi al-fiqhu asal dari segi bahasa Arab itu adalah bermaksud al-fahmu, kefahaman. Al-fahmu, al-fiqhu huwa al-fahmu. Itu asal dari segi bahasa Arab. Maksudnya kalau kita nak bercakap dengan sahabat-sahabat kita, bila dia bercakap, wallahi ana la afqah kalamak, wallahi ana lam afqah bi kalamik. Jadi ketika itu kita boleh tahu bahawa al-fiqhu di sini maksudnya ana lam afham, ana la afham kalamak. Saya tak faham kalam kamu. Jadi al-fiqhu kalau ikut asal bahasa Arab, tanpa meneliti kepada al-fiqhu yang kita sedia maklum, al-fiqhu itu adalah bermaksud kefahaman. Tetapi bukan itu yang kita nak fahami. Bukan itu maksud fiqh yang kita nak bincangkan menerusi kitab Safinatun Najah ini. Contohnya, al-fiqhu yang dibincangkan dalam kitab Safinatun Najah, yang dibincangkan dalam kitab Fathul Qaribil Mujib, dalam kitab Hasyiatul Bajuri, dalam Hasyiah Asy-Syarwani, dalam Al-Majmu', dalam Rawdatul Talibin, dalam kitab Minhajut Talibin, Mughnil Muhtaj, dan pelbagai lagi kitab-kitab fiqh dalam mazhab kita sahaja lagi. Itu belum bincang lagi kitab-kitab dalam mazhab yang lain. Al-fiqhu yang difahami oleh para ulama adalah satu ilmu yang disebut al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah. Satu ilmu yang membicarakan tentang hukum hakam syarak. Sebab hukum hakam ni ada hukum hakam akal. Ketika itu dia bukan lagi bicara tentang fiqh. Hukum hakam akal ni maknanya dia merujuk kepada perbahasan akidah contohnya. Benda ni wajib secara akal atau mustahil secara akal ataupun harus secara akal. Itu dalam perbahasan hukum hakam akal. Tetapi fiqh tidak membicarakan tentang hukum hakam akal, tetapi membicarakan tentang hukum hakam syarak. Hukum hakam syarak ada dua. Satu hukum hakam syarak yang bersifat al-ilmiyah. Satu hukum hakam syarak yang bersifat al-amaliyah. Hukum hakam yang bersifat keyakinan, al-ilmiyah di sini kita boleh terjemahkan sebagai hukum hakam yang bersifat keyakinan. Dan satu lagi hukum hakam yang bersifat al-amaliyah, bersifat amali, perbuatan. Hukum hakam yang berkait dengan amalan. Ada hukum hakam yang berkait dengan keimanan. Hukum hakam yang berkait dengan keimanan itu bicaranya dalam kitab-kitab akidah. Bila kita baca kitab Kharidah Bahiyah contohnya, atau kita baca Jauharatul Tauhid atau Ummul Barahin, itu kitab-kitab yang akan membicarakan tentang hukum hakam syarak yang berkait dengan keyakinan. Tetapi fiqh adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah. Hukum hakam yang berkait dengan hukum hakam syarak yang berkait dengan amali. Maknanya saya nak buat satu perbuatan. Contoh, wahid a'tani mikrofon, summa qala balash ana aizin mikrofon tani. Satu orang bagi saya mikrofon, lepas tu dia ambil balik. Boleh ke dia ambil balik? Halal atau tak boleh? Padahal dia dah bagi kat saya contohnya. Misal. Boleh tak boleh? Okey. Satu orang bagi saya air minuman. Maksud dia dah jadi milik saya, boleh ke saya jual? Ke tak boleh? Kena minum di situ je. Saya pergi rumah kawan saya. Dia hadiahkan saya contohnya, dia hidang kat saya, ada nasi kerabu, saya kata boleh saya tapau, bawa balik rumah, saya nak jual. Boleh tu tak boleh? Itu perbahasan dari segi fiqh. Hukum hakam syarak yang berkaitan dengan al-amaliyah. Kemudian sambungan kepada definisi ini sebut al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Yang mana hukum itu sendiri, mana hukum hakam yang membicarakan tentang perbuatan-perbuatan kita dari segi hukumnya boleh atau tidak. Dalam masa yang sama, hukum itu sendiri, ilmu itu sendiri, pengetahuan itu sendiri adalah bersumberkan kepada dalil-dalil yang bersifat terperinci. Maknanya ada dalil khusus yang menyatakan perbuatan ini boleh atau tidak boleh. Halal atau tidak halal. Wajib ke, sunat ke, makruh ke dan sebagainya. Jadi, apabila begitu, tahulah kita, al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyatil amaliyah al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah.
Jadi bila orang kata apa dia fiqh? Fiqh adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang hukum hakam syarak yang berkait dengan perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan orang-orang yang sudah dipertanggungjawabkan. Ataupun kita sebut dalam bahasa fiqh ni kita sebut al-mukallaf. Orang Melayu kita pun sebut mukallaf. Maksudnya hukum hakam yang berkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Dalam masa yang sama, pengetahuan itu sendiri, maksudnya apa yang ada dalam minda Imam Syafi'i contohnya, apa yang ada dalam minda Imam Malik contohnya, pengetahuan Imam Syafi'i yang ni halal, yang ni haram, itu adalah bersumberkan kepada dalil-dalil syarak. Bukan bersumberkan kepada firasat, bukan bersumberkan kepada mimpi, bukan bersumberkan kepada agak-agak, tak ada. Semuanya ada dalil. Bermaksud bila kita belajar kitab ini contohnya Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah Sumail. Kalau kita buka kitab ni macam tak ada dalil je. Semua yang ni boleh, yang ni tak boleh. Kena buat macam ni, kena buat yang ni. Yang ni jangan buat, yang ni boleh batal, yang ni tak ada pun dalil. Kerana kitab ini ditulis secara ringkas. Kitab ini tujuannya, fokusnya nak bagi tahu hukum, bukan nak bagi tahu dalil. Kerana dalil itu sendiri, dalil fiqh ni, siapa yang sebenarnya sangat memerlukan dalil fiqh? Orang seperti Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Adapun orang yang seperti kita, atau dalam bahasa usul fiqhnya disebut sebagai al-muqallid, orang yang tidak sampai ke tahap keilmuan seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Macam Imam Syafi'i itu, mereka ini dipanggil sebagai al-mujtahid. Orang yang sampai ke tahap pakar dalam masalah fiqh. Maknanya kalau ilmu kita setarik Imam Syafi'i, sampailah tu. Tapi kalau tak sampai, tapi dia orang alim, tapi dia belajar Al-Azhar, tapi huwa yastati' at-kalam al-'amiyah. Dia boleh cakap Arab, dia boleh cakap itu. Dia masih lagi belum sampai kepada tahap seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka dia itu berada pada status muqallid. Jadi bagi kita yang muqallid ni orang yang mengikut. Mengikut siapa? Mengikut mujtahid. Bagi kita, bukan satu keperluan utama bagi kita untuk mengetahui dalil. Walaupun fiqh itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabu min adillatiha tafsiliyah, tetapi secara realitinya yang sangat memerlukan dalil untuk dia memerah ataupun mengeluarkan, ataupun bahasa fiqh panggil istinbat. Dia nak perah, dia nak ambil hukum itu daripada dalil. Siapa yang nak sangat dalil? Mujtahid. Siapa? Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan juga para ulama yang seangkatan dengan ulama-ulama besar ni. Kerana mereka nak mencari, mereka nak memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah menerusi dalil-dalil ini. Daripada Al-Quran, daripada hadis, apa yang Tuhan nak sebenarnya? Boleh ke tak boleh buat perbuatan ni? Maknanya tujuan yang sangat-sangat memerlukan dalil ni siapa? Mujtahid. Macam kita ni tak perlukan dalil ke? Sebenarnya, hakikatnya, kita tidak memerlukan dalil. Kerana tujuan utama dalil yang didatangkan oleh syarak adalah supaya diambil hukum daripada dalil tersebut. Sedangkan orang yang ada kemampuan untuk mengambil hukum daripada dalil adalah seperti Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardah. Macam kita sendiri, kalau kita bagi dalil sekalipun, sila air buang, kita salah faham. Kita mungkin akan tersalah faham, lalu kita akan menyatakan, Tuhan nak begini. Rupanya bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam definisi fiqh tadi disebut setiap pengetahuan yang ada dalam minda Imam Syafi'i dan juga para mujtahid yang lain berkenaan dengan perbuatan ini boleh atau tak boleh, pengetahuan mereka itu adalah bersumberkan kepada dalil. Maknanya Imam Syafi'i bila sebut yang ni halal, yang ni haram, maksudnya beliau sudah membuat kajian terperinci berkenaan dengan dalil-dalil syarak. Daripada Al-Qurannya, hadis, ijma', qiyas dan pelbagai dalil-dalil yang lain. Sehingga akhirnya beliau mendatangkan keputusan akhir.
untuk memudahkan kita. Oh, kalau pegang orang perempuan, orang lelaki kalau berwuduk, kemudian pegang isterinya dalam keadaan tidak berlapik, kemudian dia nak sembahyang maghrib, tak boleh dah. Wuduknya sudah batal, dia kena berwuduk semula. Kita dapat tahu dalam kitab ni pun akan disebut. Kita dapat tu sangat mudah. Tetapi proses untuk mendatangkan kenyataan ini, Al-Imam Asy-Syafi'i akan meneliti segala dalil-dalil syarak yang sama ada bersumber daripada Al-Quran atau daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan perkara ini. Contohnya akan ditemui firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa. Akan ditemui lagi hadis Rasulullah yang seakan-akan menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sembahyang baginda sedangkan Sayyidatuna Aisyah sudah memegang kaki Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ini macam dalil ini seperti tidak serasi dengan dalil ini. Jadi Imam Asy-Syafi'i akan fikir macam mana sebenarnya Allah Taala inginkan, sebab mustahil Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan satu firman tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam mempunyai pula pendirian yang lain. Itu mustahil. Kehendaknya Nabi adalah kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita bicara tentang fiqh, walaupun kita sebut dalam kitab ni tak sebut pun, okey, kenapa benda ni batal? Mana dalilnya? Tak disebutkan pun perkara itu, tetapi sebenarnya ini adalah hasil akhir. Ini adalah kesimpulan akhir, natijah akhir bagi Al-Imam Asy-Syafi'i terhadap masalah-masalah fiqh setelah beliau berhempas pulas meneliti dalil-dalil syarak yang bukan satu, bukan dua, bukan tiga, banyak tuan-tuan. Dengan qiyasnya, dengan ijma'nya kalau ada. Maknanya semua dalil-dalil itu beliau akan melihat satu persatu. Akhirnya beliau akan cernakan, beliau akan fahami dengan baik. Kesimpulan akhir untuk mudah kepada kita, beliau bersebut dengan sangat mudah. Padahal nak sampai kepada sebutan itu sangat payah. Beliau sebut, orang lelaki, suami kalau pegang orang perempuan tak berlapik, batal wuduk. Simple. Untuk mudah apa? Kerana tujuan seorang muqallid berpegang dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i supaya dia beramal. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalil adalah sangat diperlukan oleh mujtahid. Tetapi sebenarnya dalil tidak diperlukan oleh muqallid. Kerana peranan muqallid melaksanakan apa yang disebut oleh mujtahid setelah si mujtahid tadi berhempas pulas meneliti dalil. Tapi bukanlah bermasalah untuk kita tahu dalil, tak ada masalah. Tak ada istilah dalam Islam ni, oh awak bukan mujtahid, oh minta maaf awak tak boleh tahu dalil. Tapi saya nak tahu juga, saya nak tahu apa pendirian mazhab saya. Walaupun saya tahu Imam Syafi'i secara dasarnya tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Tapi saya bacalah Sahih Bukhari ni macam Rasulullah masa sembahyang tu macam berlaku persentuhan di antara Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah. Tapi Nabi teruskan sembahyang. Maknanya, jadi boleh saya tahu tak apa dalil mazhab Syafi'i saya? Okey, boleh, tak ada masalah. Tetapi bukan maksudnya kita nak tahu dalil untuk kita fikir, oh, setelah saya meneliti dalil-dalil ini, maka saya berpendapat mazhab Imam Syafi'i lemah. Oh, yang ini silap ni. Kerana kita sudah melangkaui tugasan yang sepatutnya. Kalau kita nak tahu dalil, itu hanya sekadar untuk memberikan kepuasan. Tetapi bukan peranan kita untuk meletakkan keputusan akhir. Oh, setelah saya meneliti dalil-dalil syarak, mazhab Imam Syafi'i dari sini lemah. Saya pernah dengar satu orang sahabat, dia kata dalam mazhab Imam Syafi'i sembahyang Jumaat mesti 40 orang. Mustautin. Tapi kalau kurang daripada 40 orang tak boleh. Lalu dia kata apa? Sebenarnya pendapat ni lemah. Kerana dalil yang kuat mengatakan bahawa cukup 3 orang pun dah boleh sembahyang Jumaat. 10 orang pun dah boleh. Tak perlu sampai 40 orang. Apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i dalilnya lemah. Di sinilah kalau kita tahu asas ini, kita akan tahu bahawa sahabat kita tadi sudah agak orang kata apa? Sudah agak terbabas sedikit daripada asas fiqh. Kerana fiqh itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam syarak yang terus berkait dengan perbuatan seseorang mukallaf
dalam keadaan pengetahuan itu sudah merupakan kesimpulan ataupun berdalilkan kepada dalil-dalil syarak. Imam Asy-Syafi'i apabila menyatakan tak cukup 40 orang, tak boleh sembahyang Jumaat, beliau telah pun meneliti segala dalil-dalil fiqh yang berkait dengan isu ini. Setelah beliau meneliti dalil ni kuat, dalil ni lemah, akhirnya keputusan akhir beliau adalah kalau tak cukup 40 orang, tak sah sembahyang. Imam makmum cukup 40 orang je. Imam dan makmum 40 orang, okey? Sembahyang Jumaat, imam dan makmum 40 orang. 40 orang sembahyang. Masa imam berkhutbah, ada 40 orang dengar, contoh. Masa nak sembahyang, seorang balik. Jadi imam dan makmum saja 40 orang. Sah atau tidak sembahyang? Okey, 40 orang tadi elok sembahyang. Tengah-tengah sembahyang, mari satu orang terbatal. Udah ke sembahyang Jumaat jadi 39 orang. Sah atau tidak? Ini semua perbahasan yang akan dikaji secara panjang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i setelah beliau meneliti dalil. Maknanya, bila kita teliti dalil fiqh ini, ataupun definisi fiqh ini, tahulah kita, bagi Al-Imam Asy-Syafi'i, apa yang beliau sebutkan dalam kitab-kitab beliau, itulah pandangan yang paling kuat dalilnya. Tapi, kita akan pergi kepada perbahasan yang seterusnya pula. Kenapa ada pelbagai mazhab? Tadi kita dah tahu, fiqh ni maknanya mesti ada dalil. Bila ada dalil, maknanya kita dah tahu, Imam Asy-Syafi'i sebelum nak sampai kepada dalil tu, beliau telah meneliti pelbagai dalil-dalil fiqh. Al-Qurannya, hadisnya. Setelah beliau mengkaji, meneliti, beliau cuba serasikan dalil-dalil yang kalau macam seakan-akan berbeza antara satu dalil dengan satu dalil yang lain. Akhirnya beliau buat putusan. Hasil kajian beliau mendapati bahawa moga-moga kehendak Allah adalah begini. Lalu datanglah kitab fiqh. Maknanya, apa yang kita pelajari ini adalah pandangan paling kuat dan pandangan yang dianggap insya-Allah adalah benar berdasarkan kehendak Allah dan Rasul, berdasarkan kefahaman Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi bagi Al-Imam Asy-Syafi'i yang disebut dalam kitab Safinatun Najah ini contohnya, dan juga kitab-kitab fiqh yang lain, itu adalah pandangan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Adapun pandangan yang lain, bagi Imam Asy-Syafi'i itu pandangan itu adalah tidak kuat. Maknanya mazhab kita mazhab yang kuat. Bukan istilah, tak ada istilah pendapat ini lemah. Dalam mazhab Imam Syafi'i pendapat ini lemah. Kerana Imam Asy-Syafi'i sudah meneliti dalil-dalil tersebut dengan begitu teliti sebelum beliau nak menyampaikan kepada kita hukum itu sendiri. Tetapi timbul perbahasan yang seterusnya. Habis kalau macam itu mazhab lain lemah lah. Baik orang yang bermazhab dengan mazhab lain macam mana pula? Jadi, mazhab kita yang kuat, mazhab dia orang lemah. Ini dah tak asuk kan ni? Okey, kita pergi kepada perbahasan yang seterusnya. Adakah ini bermaksud mazhab-mazhab yang lain lemah? Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adakah mazhab-mazhab yang lain lemah? Atau dalam satu tajuk yang seterusnya pula adalah mengapa timbul pelbagai pandangan dalam isu fiqh? Ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Imam Abu Hanifah, ini mazhab Imam Ahmad, ini mazhab Imam Malik, ini mazhab sekian-sekian. Sedangkan nabinya satu, Qurannya satu, hadisnya satu. Mengapa ada perbezaan seperti ini? Rasulnya satu, Qurannya satu, kiblatnya satu. Falimadza la nattahid, falimadza la yakunu al-fiqhu fiqhan wahidan wa huwa fiqhu Allah wa fiqhu Rasulillah. Contoh, kenapa kena ada pelbagai mazhab pula? Kita kan Quran satu, hadis satu. Ini mungkin tuan-tuan biasa dengar perbahasannya. Orang timbulkan soalannya. Makanya, para ulama kita menjelaskan, fiqh yang pelbagai ni kenapa? Kerana al-fiqhu itu sendiri adalah al-fahmu secara bahasa. Saya sebut tadi peringkat awal, al-fiqhu dari sudut bahasa adalah al-fahmu. Bermaksud, timbulnya pelbagai pandangan ini kerana apa? Kerana para ulama kita mempunyai perbezaan dari sudut kefahaman. Imam Asy-Syafi'i pandang dalil ni dengan dalil ni, akhirnya Imam Syafi'i faham satu kenyataan. Imam mazhab lain faham hadis ni dengan hadis ni, beliau memahami dengan satu kefahaman yang lain. Akhirnya timbullah dua kefahaman. Itu baru dua. Kalau ada tiga mazhab yang berbeza, akan ada tiga kefahaman. Maksudnya,
perbezaan di antara satu mazhab dengan satu mazhab dari segi fiqh ini kerana masing-masing berbeza pandangan di dalam memahami dalil. Bukan maksud mereka tidak mempunyai dalil. Masing-masing ada dalil. Tetapi mereka berbeza fahaman terhadap dalil. Saya ambil satu contoh. Kita buat contoh. Lepas kita tak masuk dalam kitab lagi, kita buat contoh-contoh. Moga-moga jadi mudah. Dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, seseorang makmum, kalau dia ikut imam dari awal solat, wajib dia baca Fatihah. Wajib dia baca Fatihah. Tidak kira sama ada dia sembahyang secara solat yang bacaan kuat atau solat yang bacaan pelan. Sembahyang Zuhur, sembahyang Asar tu bacaan pelan. Maghrib, Isyak, Subuh baca kuat. Dia bersembahyang berjemaah. Maka dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, kalau seorang makmum dia tak baca Fatihah, dia kata tak apalah, imam dah baca tadi, kita dah amin dah tu, sekali lah tu. 2 and 1. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak sah solat si makmum tadi. Batal sembahyang dia. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah an-Nu'man, bukan main-main dia. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah an-Nu'man, sembahyang sah. Sembahyang si makmum tadi sah. Dalam mazhab Imam Malik pula, kalau sembahyang tu sembahyang pelan, dia mesti baca. Tapi kalau sembahyang kuat, imam dah baca Fatihah dan semua orang dengar, okey sekali tu. 3 pandangan terus dalam isu ini. 3 pandangan dalam isu ini. Kita tak akan belajar mazhab yang pelbagai tuan-tuan. Kitab ni saja nak ambil masa, nak habiskan Profesor Kuasai, mungkin ambil masa juga ni. Itu baru satu mazhab, baru kita ringkas. Belum kita baca, kita agak tinggi. Mazhab lain, kalau kita nak kuasai, hari Isnin mazhab Syafi'i, hari Selasa mazhab Imam Hanifah kita nak belajar. Saya tak tahu, lambatlah kita nak khatam tu. Bila lambat khatam tu, lambatlah kita nak kenduri. Kan? Jadi kita bukanlah nak cepat, tapi ya, najma' al-khair ahsan. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila para ulama berbeza pendapat seperti ini, kita secara orang awam ni kita akan, macam mana ulama-ulama kita sampai 3 pandangan dalam isu ni? Mana satu yang betul ni? Biasa orang tanya tu, mana satu yang betul ni? Kita senang ginilah, mana pendapat yang paling kuat? Mana dalil yang paling kuat? Kita mula nak jadi orang yang terbabas. Sedangkan kalau kita sebut, kita faham tadi, istifiqah itu sendiri menunjukkan setiap mazhab berpendapat bahawa insya-Allah moga-moga pendapat mereka lah yang paling kuat. Dalil mereka yang paling kuat. Mai kalau tanya Imam Syafi'i, dalam isu ni wahai Imam Syafi'i, siapa pendapat paling kuat? Pendapat saya lah. Tanya mazhab Imam Abu Hanifah, pendapat saya. Pendapat saya paling kuat. Berdasarkan apa yang saya faham, paling kuat apa yang saya sebut tadi. Bukan ta'assub ni. Masing-masing dah buat kajian. Kesimpulan akhir masing-masing kebetulannya berbeza. Dan setiap mazhab ini telah meneliti pelbagai dalil dalam isu itu. Jadi maknanya mazhab Imam Syafi'i berpendapat, pendapat beliau lah yang kuat. Pendapat yang lain lemah. Mazhab Imam Abu Hanifah seperti itu juga. Berpendapat bahawa pendapat mereka yang benar. Pendapat yang lain lemah. Mazhab Imam Malik pun sama. Tanya mazhab Imam Syafi'i, apa dalilmu? Kalau kita boleh jumpalah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Oi, kuatlah tu. Kan, tak ada solat. Maksudnya tak sah solat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab, tak baca surah Al-Fatihah. Maksudnya kuatlah mazhab Syafi'i kita. Wah, kalau itu mazhab kita lah betul. Mazhab lain semuanya tak betul lah. Bila kita tanya mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i kata la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Ini menunjukkan mazhab Imam Syafi'i yang betul. Macam mana kamu kata, wahai Imam Abu Hanifah, kalau sembahyang sebagai makmum, ikut je, tak payah cakap apa pun sah sembahyang. Si makmum tu senyap, dia pun sudah sah sembahyang. Tak baca Fatihah langsung. Sedangkan Nabi telah bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Adakah anda wahai Imam Abu Hanifah nak melawan hadis Rasulullah? Contoh ni kalau cerita orang semangat. Imam Abu Hanifah kata, ni kalau Imam Abu Hanifah boleh sebut,
Birraha yabni. Birraha syuwayya. Birraha alai. Nanti dulu ni, relax dulu. Nabi kata apa? La salata, tidak ada salat. Nabi ada kata tak la yasihu salat? Nabi kata ke tak sah sembahyang? Nabi kata apa? La salata. Dakhala waktu salat. Azanul la. Allah ya karim. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas salat. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi sayyidina Muhammadin rasulan wa bil islami din. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadila wasyarafa wad darajata rafi'ah wa ba'thu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Cikgu, boleh sampai 8.30 betul ke? Betul ni? Jadi apa-apa saya tak tanggungjawab. Ana mas'ul. Ha. Okey. Jadi bila tanya mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man, apa kata Imam Abu Hanifah dan Nu'man? Nak katanya, saya bukan nak kata, oi, macam tu macam satu yang kuat ni. Saya bukan nak bagi tuan-tuan pening, tapi kita nak tahu, kita nak sampai kepada satu kesimpulan. Setiap mazhab itu sebenarnya adalah kukuh dalilnya. Bukan biasa-biasa. Bukan yang mungkin orang salah faham, orang kata mazhab ni lemah, dalilnya lemah. Tak tentu tuan-tuan. Bila tanya mazhab Imam Abu Hanifah, kita tengok secara kasar tadi macam Imam Syafi'i dah kuat. Mazhab Imam Hanifah dah tak kuat dah. Kalau kita rujuk mazhab Imam Abu Hanifah, apa kata mereka? Mereka akan sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihah bagi Al-Quran. Fatihatul Kitab, Fatihah bagi Al-Kitab iaitu Al-Quran. Mereka akan sebut, Nabi sebut tak tidak sah. Nabi kata la salata, tidak ada salat. Nabi tak sebut tidak sah. Tengok, nak katanya tuan-tuan, situ pun kita dah. Tadi bila Imam Syafi'i berhujah,
dengan hadis tu, kita rasa macam, ni memang clear betul lah dalilnya, kuat betul lah. Tapi bila kita tengok balik mazhab Imam Abu Hanifah faham macam ni. Imam Abu Hanifah kata, Nabi sebut la salata, tidak ada salat. Bila tidak ada salat, ada dua kemungkinan. Tidak ada salat yang sah, sebagaimana yang difahami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, atau tidak ada sembahyang yang sempurna. Sembahyang sah tapi tak sempurna, pahala kurang, berdosa lagi. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man, kalau sembahyang tak baca Fatihah, berdosa. Tetapi sah sembahyang. Maknanya la salata, tidak ada salat. Dalam kefahaman Imam Abu Hanifah An-Nu'man adalah tidak ada sembahyang yang sempurna tapi sah. Apa bukti lagi? Kata Imam Abu Hanifah, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam sudah baca Fatihah, kalau makmum ikut, dia dah selesai, dia dah ikut imam. Bila rujuk mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kata, hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih, itu adalah menunjukkan kita kena ikut pergerakan imam. Dia tak menunjukkan bahawa kita tak kena baca Fatihah. Udahnya kita orang awam, aduh, lebur macam ni kan. Mana satu nak ikut ni? Nak katanya tuan-tuan, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik ini, mereka ni gergasi dalam fiqh. Oh, jangan buat main lah. Jangan buat main lah. Mereka ni gergasi dalam bidang fiqh. Geniusnya otak mereka tu, sehingga dalam mereka meneliti ayat Al-Quranul Karim sampai tak terfikir gitu tuan-tuan. Saya ambil satu contoh lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut bila Nabi angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat takbir, Nabi akan angkat takbir dalam keadaan tangan Nabi berada di telinga. Dan ada hadis yang menunjukkan bahawa ketika Nabi angkat takbir, tangan Nabi di bahu. Mana satu ni? Kita ketika angkat takbir nak Allahu Akbar sampai ke telinga atau Allahu Akbar sampai ke bahu ya? Jangan sampai ke telinga. Dua-dua kuat, hadis yang kuat. Imam Allahumma salli ala Rasulillah, Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' menyatakan dua-dua hadis ni kuat. Dua-dua adalah dalil, bukan satu dhaif satu kuat. Dua-dua kuat. Kalau ada satu dalil kuat, satu dalil dhaif, dalil dhaif tu tidak dapat dipegang kerana dia hadis dhaif bertemu dengan hadis sahih ataupun hadis hasan. Tapi dalam isu ini dua-dua kuat. Akhirnya Imam Abu Hanifah, Imam Nawawi sebut dalam Al-Majmu', dalam kitab beliau. Al-Majmu' ni kitab beliau. Kitab beliau dalam menghuraikan Syarhul Muhazzab. Kata beliau, ada ulama berpendapat kita boleh pilih dua. Yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Mana-mana tak apa. Allahu Akbar. Ya, silakan. Allahu Akbar, silakan. Sebab dua-dua hadis kuat. Jadi berdasarkan pandangan ini, mereka kata apa? Bila ada dua hadis yang berbeza ini, menunjukkan Nabi buat kedua-duanya sekali. Jadi nak bagi tahu dua-dua boleh buat. Dok kefahaman. Apa kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu? Imam Syafi'i kata dua hadis ni hakikatnya satu perbuatan, bukan dua perbuatan. Nabi hanya buat satu perbuatan, bukan dua perbuatan. Hadis Nabi yang menyatakan Nabi angkat tangan ketika takbir sampai ke telinga, itu menunjukkan jari Nabi, hujung jari Nabi sampai ke telinga sewaktu Nabi angkat takbir. Hadis yang menyatakan tangan Nabi berada di bahu, Nabi angkat ke bahu, menunjukkan telapak tangan Nabi berada setentang dengan bahu. Jadi ketika Nabi angkat tangan begini, Allahu Akbar, ni hujung ni di telinga ni, tapi yang ni setentang dengan bahu. Menunjukkan dua hadis ini bukan dua perbuatan tapi satu perbuatan. Jadi cara angkat takbir bukan begini. Bukan begini, kata Imam Syafi'i, begini. Jadi setentang dengan bahu, hujung jari di telinga. Mana satu tuan-tuan yang betul? Akhirnya nak bagi tahunya, setiap fuqaha itu walaupun berbeza pendapat dalam mazhab mereka, tetapi sebenarnya menunjukkan bahawa mereka ini sudah meneliti dalil dengan begitu cermat. Sebab tu sangat-sangat bersalahan kalau kita kata, oh mazhab Imam Syafi'i dalilnya lemah. Oh mazhab Imam Abu Hanifah dalilnya lemah dalam isu ni. Oh hadis ni dhaif. Dah.
Kerana mereka bukan baca hadis terus istinbat hukum. Mereka telah meneliti dengan begitu halus. Dan kadang-kadang Imam Malik sebagai contoh pernah ditanya 40 soalan. Imam Malik pernah ditanya 40 soalan. Daripada jauh orang datang nak bertemu Imam Malik, nak tanya 40 soalan. Akhirnya Imam Malik boleh jawab 4 soalan. 36 lagi tak boleh jawab. Kerana apa? Kerana Imam Malik ketika ditanya soalan itu, beliau tidak tahu kerana beliau nak kena tengok dulu dalil. Nak check dulu, nak buat kajian dulu. Nak research dulu sebelum nak bagi jawapan. Cuma dalam banyak-banyak soalan tu, 4 soalan memang beliau tahu jawapannya kerana beliau telah meneliti dalilnya kebetulan sebelum itu. Lalu beliau tulis jawab 4. Lagi 36, tak boleh jawab. Sampai orang tu kata, kami datang jauh ni Imam Malik. Kami nak jawab apa dengan kami punya orang kampung ni? Mereka minta kami tanya soalan. 40 soalan ni. Kami nak jawab apa? Kata Imam Malik, sebut kat mereka aku tak tahu jawab. Takkan itu pun susah. Cakap aku tak tahu. Amanah. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum seorang faqih tu nak mengeluarkan pendapat, sebenarnya mereka sudah meneliti dalil-dalil yang berbeza. Kadang-kadang percanggahan mereka bukan kerana tak jumpa dalil. Beratlah tak jumpa dalil ni. Sebenarnya perbezaan pandangan mereka itu kerana mereka berbeza pendapat dalam memahami dalil. InsyaAllah kita belajar kitab fiqh, kita tak akan rujuk dalil. Kita akan terus nak tahu pendapat Imam Syafi'i kata apa. Sebab dalam kita nak mengetahui dalil itu, dia satu bahasan yang lebih luas. Sebab kita kena buka kitab-kitab besar, kena cek dalil satu-satu. Sebab kadang-kadang disebut dalam kitab, tak disebut dalil. Tapi mustahil orang seperti Imam Syafi'i keluarkan pendapat ikut hawa nafsu. Mesti ada dalil. Cuma kadang-kadang dalil itu tidak disebut dalam kitab yang kita sedang pelajarinya. Jadi, perbezaan pandangan fuqaha itu kerana mereka berbeza pendapat dalam memahami dalil-dalil fiqh. Jadi, di sini alhamdulillah selesai saya kiranya. Setiap mazhab itu kuat. Setiap mazhab itu kuat. Bukan maksudnya tidak kuat. Masing-masing ada dalil. Dan kenapa mereka berbeza pendapat? Kerana masing-masing kebetulannya dalam isu itu berbeza pendapat. Bukan sahaja nak berbeza. Imam Asy-Syafi'i sebelum menjadi seorang ulama yang sampai ke tahap keilmuan yang tinggi dalam fiqh, beliau adalah bermazhab dengan mazhab Imam Malik. Beliau belajar mazhab Imam Malik. Tetapi apabila beliau sampai ke satu tahap keilmuan yang tinggi, ketika itu beliau mula meneliti kembali dalil dan ada pendapat guru beliau yang beliau tak setuju, lalu akhirnya timbullah mazhab beliau. Jadi kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, kenapa kita bermazhab? Apa maksud mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i? Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i bererti kefahaman Al-Imam Asy-Syafi'i terhadap dalil. Maknanya, di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i, bila beliau kata sembahyang Jumaat kena 40 orang, tak cukup 40 orang, ada 39 je contoh. Termasuk imam. Atau 40 orang elok dah. Tapi imam tu kebetulannya imam jemputan, bukan orang tempatan. Dia jemput daripada apa? Daripada Kuala Lumpur. Datang ke bukan villa, bagi kuliah, bagi khutbah. Hari itu takdir Allah Ta'ala ni tak cukup. Bila begitu, Al-Imam Asy-Syafi'i akan kata apa? Semayang itu tak boleh buat semayang Jumaat. Kita kena buat semayang Zuhur. Sebab walaupun 40 orang, tapi bukan 40 orang yang bermustautin. Maknanya Imam Asy-Syafi'i, bila kita belajar mazhab Imam Syafi'i, artinya apa? Kita belajar apa pandangan Imam Syafi'i terhadap dalil. Apa yang Imam Syafi'i faham terhadap dalil. Bila orang belajar mazhab Imam Malik pula, apa pendapat Imam Malik dalam kefahaman beliau terhadap dalil. Jadi kefahaman yang berbeza itu membentuk mazhab. Mazhab ni maknanya tariquz zahab. Jalan pergi. Maksudnya kita ni nak pergi kepada cara pemikiran Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebab apa kita nak kena ikut Imam Syafi'i contohnya? Kerana kita tidak sampai ke tahap kepakaran seperti mereka yang sudah sampai ke tahap gergasi dalam bidang fiqh ni. Maksudnya mudah ceritalah, orang tak pakar, jangan mandai-mandai. Saya bukan doktor. Ada orang sakit jumpa saya. Saya kata ikut kefahaman saya, padahal tak faham pun. Pergi kat luar tu ada ulang raja. Awak ambil ulang raja tu, bubuh cabai sikit, tumbuk-tumbuk, buah tepoyak, insya-Allah sihat.
Kawan tu makan 2-3 hari, mana kawan tu? Qalu Ustaz. Kenapa? Kerana saya bukan pakar. Kawan sakit, walaupun mungkin dia yakin kita ke apa. Kalau dia suruh kita doa-doa ke, selawat ke, dia tahan sikit. Dia suruh kita bagi ubat, awak pun ijtihad. Mana-mana. Padahal bukan ahli. Apa yang menyebab berlakunya? Kerosakan. Maka begitu juga dalam bidang fiqh. Apabila kita tidak sampai ke tahap kepakaran seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, maka kita ni orang yang tak pakar. Orang tak pakar, walau dia status tinggi dalam masyarakat sekalipun, dia kena ikutlah orang pakar. Saya bukan seorang doktor. Takkan saya nak mandai-mandai dalam isu perubatan. Saya kena rujuk doktor. Saya bukan seorang tukang rumah. Orang tukang rumah tu dia buat rumah. Ya, saya tak setuju rumah ni. Cuba buat bentuk lain sikit. Dia kata bahaya tu ada. Saya tak kira. Ikut saya lah. Saya nak bayar. Ke awak nak bayar saya? Bahaya tuan. Awak tokek ke saya tokek? Udah. Dia pun naya pelanggan ni. Dia pun buat rumah. Kita pun, cantik rumah ni. Setelah mengikut cita rasa kita yang bukan pakar. Udahnya 3 hari kolu. Runtuh. Tengah semayang. Syahid. Sebab apa? Dah bukan pakar. Yang pergi mandai-mandai buat apa? Jadi setiap orang rujuk pada pakar. Dalam masalah fiqh, siapa pakarnya? Seperti Imam Asy-Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i saja. Dan juga para ulama yang lain yang seangkatan, yang sehebat pemikiran seperti Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Jadi kita belajar mazhab Imam Syafi'i sebab apa? Kerana kita tidak sampai ke tahap kepakaran. Seorang yang tidak pakar, dia kena ikut cakap orang pakar. Dalam masalah fiqh, siapa pakar dia? Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita pun bermazhab dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, bererti kita beribadah berdasarkan kefahaman Imam Syafi'i terhadap dalil. Sebab Imam Syafi'i nak pergi kepada kehendak Allah dan Rasul. Cuma tak pasti, yakinkah Imam Syafi'i bahawa pendapat beliau itu benar di sisi Allah, itu yang Allah inginkan? Tak pasti. Tetapi beliau teliti dalil, beliau buat kajian. Akhirnya hati beliau cenderung untuk mengatakan moga-moga ini pandangan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka beliau pun menyatakan, orang lelaki, suami, walaupun isteri kamu tu halal, tapi kalau terpegang tangan, tak bersentuh, tak berlapik, batal wuduk. Jadi kita pun mengamalkan mazhab Imam Syafi'i kerana kita tak sampai kepada kemampuan mendalami dalil yang sampai Imam Syafi'i. Jadi kita menjadikan Imam Syafi'i sebagai wasilah kita, sebagai jambatan kita untuk sampai kepada kehendak Allah dan Rasul. Kita pergi kepada yang seterusnya. Banyak sebenarnya kalau kita nak sentuh isu-isu fiqh ni. Adakah bermaksud Imam Syafi'i pendapatnya betul, bertepatan dengan syarak macam saya sebut tadi? Saya nak sebut apa yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, ra'yi sawabun yahtamilul khata'. Ra'yi sawabun yahtamilul khata'. Wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus sawab. Ra'yi sawabun yahtamilul khata'. Wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Imam Asy-Syafi'i sebut apa? Yang maksud dia, pandanganku adalah benar. Maksudnya, bagi aku, inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Pandanganku berdasarkan apa yang aku faham, inilah pandangan yang benar. Sebab tu beliau nyatakan pandangan tu. Tetapi kata Imam Syafi'i, mungkin sebenarnya salah di sisi Allah. Maknanya aku sangka ini kehendak Allah, rupanya bukan kehendak Allah itu. Tersalah aku rupanya. Wa ra'yu ghairi khata'. Pandangan orang lain, pandangan Imam Malik, pandangan Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad, apabila tak selari dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i, bagi Imam Syafi'i pandangan mereka ini salah dengan maksud bersalahan dengan kehendak Allah dan Rasul. Tapi kata Imam Syafi'i, mungkin secara realitinya pandangan mereka yang kusangka salah, rupa-rupanya pandangan mereka lah yang betul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap seseorang mujtahid itu, setiap seseorang pakar dalam bidang fiqh seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya ini, apabila mereka meluahkan pendapat, bagi mereka moga-moga pandangan mereka lah yang benar. Tetapi itu hanya pada sangkaan kuat mereka. Kerana tidak ada siapa pun di dunia ini yang mengetahui adakah sebenarnya pandangan yang kuat dalam isu tertentu. Isu sentuh perempuan tadi contoh. Mana satu pandangan yang Allah inginkan? Mana satu yang Nabi inginkan sebenarnya? Setiap orang tak dapat nak meyakini 100% bahawa kehendak Allah begini, bagian.
Cuma setiap faqih itu berprasangka kuat, berpandangan dan merasai moga-moga yang kuat adalah Allah Ta'ala inginkan bagian. Sebab tu Imam Syafi'i kata pandangan orang lain salah. Bukan beliau nak kata beliau ni power, tidak. Hasil kajian beliau mendapati pandangan yang tepat adalah bagian-bagian. Lalu beliau berpegang dengan pandangan itu. Pandangan selainnya maknanya salah. Tapi mana satu yang betul sebenarnya secara hakikinya, tidak ada siapa yang boleh menjawabnya, melainkan kita akan menunggu hari akhirat kelak. Kita akan bertanya kepada Allah dan Rasul. Ketika itu baru kita tahu dalam isu bagian-bagian sebenarnya yang Allah dan Rasul inginkan adalah sekian. Sebab tu kata guru saya Fadilatul Syekh Said bin Syaltut, kata beliau, "Khalas nantazir yaumul qiyamah nas'al sinal Imam Syafi'i. Nas'al Allah Azza wa Jalla ala tul. Huwa fi hadhihi al-mas'alah as-shawab ya Rabb." Dalam masalah ni apa yang betul wahai Tuhan? Di akhirat nanti kita boleh tanya. Masa tu baru kita tahu yang benar sebenar-benarnya pandangan siapa. Jadi mungkin pandangan yang kita belajar ni dalam kitab Safinatun Najah ni, rupa-rupanya pandangan tu salah, tidak diinginkan oleh Allah rupanya. Tetapi Imam Asy-Syafi'i tersilap, lalu kita pun tersilap kerana mengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Mungkin. Tapi yakinkah kita pandangan tu salah? Tak tentu. Sebab bagi Imam Syafi'i inilah pandangan yang benar bagi beliau. Setelah beliau membuat kajian dengan begitu dalam, beliau mendapati inilah pandangan beliau yang paling tepat, insya-Allah, yang bertepatan dengan kehendak Allah dan Rasul. Yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati Allah ni dah 8.5 ni. Yang terakhir. Adakah kita wajib bermazhab dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i? Jawapannya tidak. Sebab tak pasti jawapannya pandangan Imam Syafi'i itukah yang benar seluruhnya atau tidak. Habis tu, kenapa kita bermazhab dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i? Kerana dari sudut sejarahnya, kita di Nusantara ini Islam datang melalui ulama-ulama Yaman, kalau ikut pendapat sebahagian ahli sejarawan. Lalu bila ulama-ulama Yaman ni datang menyebarkan Islam, Islam ini ada 4 perbahasan sebagaimana yang dibincangkan dalam hadis Sayyidina Jibril alaihi salam. Bicara tentang akidah, bicara tentang syariat iaitu fiqh, bicara tentang tasawuf, dan yang keempat bicara tentang apa yang bakal berlaku yang merupakan pancaroba dan ujian-ujian sepanjang zaman. Ma'rifatu fitaniz zaman, kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdil Hasani. Jadi Islam datang dengan 4 perkara ni. Cari apa benda pun dia akan pergi ke sini. Ya, sama ada pergi ke fiqh atau pergi ke akidah atau pergi kepada tasawuf atau bicara tentang apa yang bakal berlaku, apa masalah-masalah sepanjang zaman. Lalu apabila mereka sebarkan Islam, mesti sebarkan sekali fiqh. Kalau mereka kita di tanah Melayu akhirnya masuk Islam, alhamdulillah selesai. Habis nak beribadah ikut cara siapa? Maka oleh kerana ulama-ulama Yaman bermazhab dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka mereka pun menyebarkanlah mazhab Imam Asy-Syafi'i kepada kita. Lalu turun-temurun sampailah kepada kita, lalu kita pun bermazhab dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Pun begitu, bukan bermaksud kalau ada kebetulan sahabat kita, ada seorang ustaz tu, dia belajar di India, di Pakistan. Saya tanya dia, ustaz secara amanahnya kalau ustaz beramal dengan fiqhnya, ustaz beramal mazhab apa? Dia kata dia kebetulan saya belajar di sana. Dan itu yang saya tahu, saya beramal dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Adakah saya kata, oh salah tu ustaz, kita kat Malaysia ustaz tak boleh pegang mazhab Imam Hanifah. Kita sebagai orang Malaysia, kita kedah register mazhab Syafi'i. Kalau tidak berdosa? Tak, jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Biarkan beliau dengan mazhab itu, kerana memang dah beliau belajar mazhab itu. Kebetulannya kerana beliau tinggal di sana dan belajar di sana. Macam kita, kalau contoh saya pergi ke Maghribi, takkan saya nak mazhab dengan mazhab Imam Malik? Saya tahu apa mazhab Imam Malik? Saya tak tahu. Jadi saya tak akan beramal dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, kerana itu yang saya tahu. Kalau saya mana-mana, kalau tersalah nanti macam mana? Jadi setiap orang berpegang dengan mazhab tempatan dia. Di mana dia belajar, di situlah mazhab dia. Kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdie, aku bermazhab Syafi'i kerana guru-guruku Syafi'i. Kalau guru-guruku mazhab lain, aku pun akan bermazhab dengan mazhab lain dari segi fiqhnya. Tapi kebetulannya guru-guru beliau bermazhab Syafi'i, lalu beliau pun bermazhab dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang terakhir ini sudah melampau. Tadi kata 8.5 ni dia tak boleh berhenti. Itulah masalahnya. Jangan dibagi peluang kan. Iza zada zad. Bila dah tambah lagi ya. Yang terakhir adakah kita tak boleh berpegang dengan mazhab lain? Jawapannya tidak. Kita boleh berpegang dengan mazhab lain.
apabila contoh biasanya perkara ini berlaku kalau kita dilanda dengan ujian, lalu kalau kita nak berpegang dengan mazhab kita tak mampu contohnya, maka tak ada masalah untuk kita ubah dan sebenarnya kita sedang mengamalkannya. Peringkat awal iaitu sembahyang Jumaat berapa orang? Berapa orang kita di Perak? Di Selangor 20 orang ke berapa orang? Tak sampai 40 orang. Tak sah sembahyang Jumaat. Tak sah sembahyang Jumaat tu. Ikut Imam Syafi'i berdosa sembahyang tu. Kena qada balik tu. Tak sah. Tapi ada tak ustaz-ustaz kita bangun kita berdosa habis orang suruh sembahyang 20 rakaat? Ada buat demonstrasi? Tak ada, relax je. Sebab masing-masing faham bahawa secara asas kita belajar mazhab Syafi'i adalah kerana kita nak tahu apa pendirian mazhab Imam Syafi'i dalam perbahasan fiqh. Tetapi dari sudut beramal, tidaklah kita diwajibkan oleh Allah untuk bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Sebab tu guru fiqh saya belajar mazhab Syafi'i dengan beliau, Fadilatul Syekh Said bin Syatu Asy-Syafi'i. Beliau kata apa? Al-ilmu syai' wal fatwa syai'. Kita belajar itu satu masalah, satu dimensi yang lain. Tetapi berfatwa itu satu dimensi yang lain. Maknanya kalaulah para asatiza, orang alim mendapati bahawa daripada kita terus tak sembahyang Jumaat, tak apalah kita pegang pendapat yang mengatakan sah sembahyang Jumaat walaupun tak cukup 40 orang. Maka ketika itu silakan, tidak menjadi masalah. Kerana walaupun tapi kita belajar mazhab Imam Syafi'i, ya, kita belajar mazhab Imam Syafi'i kerana kita nak tahu apa pendirian mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tetapi adakah kita mesti berpegang 100% dengan mazhab Imam Syafi'i? Jawapannya tidak. Jadi apabila sudah diputuskan oleh kerajaan, contohnya dalam isu ni kita sembahyang 20 rakaat, ada 20 orang je, maka sah. Kerana ada pendapat ulama lain, mazhab yang kuat juga, dalil yang kuat juga yang mengatakan sah sembahyang Jumaat. Okey, setelah kita tahu perkara tu, last. Rasa lepas ni tak dapat dah. Lepas setengah. Elok lepas suku, nanti dia akan ke lepas setengah. Last. Habis, kalau begitu boleh ke saya amal ni sikit. Sebagai ulama kita ajar, kalau tak ada masalah apa-apa, pegang je lah mazhab Imam Syafi'i. Sebab nanti kita akan pening nanti. Melainkan kalau kita memang belajar betul-betul mazhab-mazhab yang lain. Jadi kalau kita kebetulannya tak sempat nak mendalami mazhab-mazhab yang lain, seperti saya tidak mendalami mazhab-mazhab yang lain. Hatta mazhab Imam Syafi'i pun saya tidak boleh mengatakan saya telah mendalaminya. Hakikatnya saya sangat takut nak baca kitab ni. Tapi guru saya kata, sampai bila nak takut? Oleh kerana kita tidak mendalami secara teliti mazhab-mazhab yang lain, maka kalau tak ada sebarang masalah, pegang je lah mazhab Imam Syafi'i. Melainkan kalau timbul masalah, kebetulan kerajaan sebagai contoh meminta kita berpegang dengan pendapat yang lain, ya silakan. Kerana kita tidak akan bergaduh dalam isu fiqh. Kerana setiap pendapat fuqaha itu adalah kuat sebenarnya. InsyaAllah, saya kira itu sajalah nampaknya. Saya teringin nak buka soalan, tapi itulah. Kita tangguhkan soalan ke hari Ahad malam. Ahad malam majlis kedua. InsyaAllah majlis itu kalau ada sebarang soalan yang berkaitan hari ini, boleh timbulkan dalam pertemuan akan datang. Dan insyaAllah hari Ahad depan kita akan telitikan pula siapa dia Al-Imam Asy-Syafi'i. Biasa-biasa sangat ke orangnya, ke luar biasa sangat-sangat. Kita akan lihat siapakah dia Al-Imam Asy-Syafi'i berdasarkan tulisan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. InsyaAllah mungkin pada majlis yang ketiga kita akan mula baca kitab ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Tu saja nak bagi peluang sore-sore kau tonton beli lagi dah tu kan. Kitab ini biiznillah. Jadi siapa yang tak ada kitab, ia nak dapatkan boleh, tak ada masalah. Dan insya-Allah kita akan mula masuk kitab ini mungkin dalam majlis yang ketiga. Majlis yang kedua kita akan teliti siapakah dia Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Itu saja daripada saya, mohon kemaafan di atas kesilapan. Moga-moga dalam kebaikan dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira mesti ada nak tanya soalan ni, tapi mungkin boleh ditangguhkan ke hari Ahad depan. Dan saya minta maaf, saya nak berhenti awal, tapi bila benda tu berkait saya terlupa nak sentuh pada hari Ahad. Saya mohon maaf dan saya janji tak buat lagi. Tapi selalu buat juga lah tu. Saya mohon kemaafan di atas kekhilafan yang berlaku. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullahu khairan. Minta maaf di atas 10 minit yang terlebih. Semoga dalam kasih sayang Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.